Sejarah dan asal-usul pembukaan kampung di Kelantan memang menarik. Ini kerana kebanyakan nama-nama kampung yang diasaskan pada masa lampau diilhamkan kepada beberapa objek menarik yang ditemui di kawasan terbabit seperti pokok, batu, alur dan sebagainya. Pastinya nama kampung berkenaan akan dinamakan sempena objek-objek tersebut. Begitu halnya dengan nama kampung Becah Semak yang letaknya di Bunuk Susu, Pasimas, Kelantan. Menurut salah seorang penduduk yang juga penceramah bebas, Ustaz Abdul Kadir bin Jailani, ketika ditemui wartawan CRTV, berkata asal nama Becah yang terletak di belakang rumahnya itu adalah sebuah alur atau becah yang tidak pernah kering airnya sehingga sekarang walaupun musim kemarau telah melanda Kelantan dan kawasan terbabit. Katanya, walau bagaimanapun, becah itu sekarang telah tinggal separuh berikutan projek membina masjid baru. Manakala istilah semak itu pula katanya, terdapat beberapa jenis pokok renek dan belukar yang tiada siapa pun yang berani menjejakkan kaki ke situ, disebabkan banyaknya haiwan berbisa seperti ular yang menjadikan belukar berkenaan sebagai habitat haiwan itu untuk membiak. Pada masa itu, masjid lama dikenali Masjid Haji Omar, yang diasaskan oleh Tuan Guru yang berasal dari Patani Siam dan sekitarnya ketika itu masih dalam keadaan hutan belukar dan semak samun. Hanya kini kawasan tersebut telah dibersihkan apabila banyak rumah-rumah dibangunkan sebagai penempatan penduduk. Apabila ditanya siapakah pengasas atau orang yang bertanggungjawab membuka dan menamakan kampung Becah Semak, beliau tidak dapat memberikan jawapannya kerana generasinya kini adalah generasi kelima. Tahu-tahu nama kampung berkenaan telah wujud. Walau bagaimanapun, dia agak kampung berkenaan mendapat nama sebelum Melaya mendapat kemerdekaan lagi. Malah dia yakin dan percaya kampung berkenaan dibuka oleh orang-orang Patani Siam sebagai penghuni awal kampung berkenaan pada masa itu. Malah katanya, dari apa yang diketahuinya terlebih dahulu, kebanyakan orang-orang Patani telah membuka tanah sempadan di rantau panjang. Barulah mereka berpindah dan menetap di kampung Becah Semak ini sebagai orang-orang perantau. Sesuatu yang menariknya tentang kampung Becah Semak ini apabila setahunnya ketika kejadian banjir besar melanda Kelantan pada tahun 1967 dulu, ini yang kali kedua, kampung Kenak termasuk beberapa penduduk dari kampung yang lain telah berhimpun di kampung Becah Semak. Mungkin kampung Becah Semak adalah sebuah kampung yang selamat dari bencana banjir berbanding kampung-kampung yang lain ketika itu. Membicarakan tentang jumlah penduduk kampung Becah Semak, menurut Ustaz Abdul Kadir lagi bahawa jumlah penduduk kampung berkenaan pada tahun-tahun 1970-an dianggarkan kira-kira 20 buah rumah sahaja. Kebanyakan golongan yang menetap di kampung Becah Semak itu pula terdiri daripada bangsa Melayu yang beragama Islam. Tetapi hari ini jumlah penduduk kampung Becah Semak telah meningkat kira-kira 3,000 orang. Tetapi jumlah pemastautin sebenar adalah kira-kira 2,000 orang. Sejumlah baki kira-kira 1,000 orang itu pula kebanyakannya menetap di luar Kelantan disebabkan faktor pekerjaan yang mencari rezeki. Walau bagaimanapun, mereka semuanya adalah anak jati kampung Becah Semak. Katanya jumlah penduduk kampung Becah Semak ini secara keseluruhannya adalah 3,000 orang. Tetapi jumlah pemastautin sebenar adalah 2,000 orang, sementara yang selebihnya menetap di luar Kelantan. Berhubung dengan bidang kerja pula, majoriti penduduk kampung Becah Semak sekarang adalah terdiri daripada kalangan guru 30%, kaki tangan hospital, doktor jerawat kira-kira 20%. Manakala bidang kerja lain adalah kalangan petani, yakni sebagai pesawah padi dan penanam sayur dan penternak. Kalangan petani ini pula bukanlah secara formal tetapi sebagai individu yang mengusahakannya sendiri untuk keperluan keluarga. Selain itu, menurutnya terdapat di kalangan muda-mudi dari kampung berkenaan yang mempunyai kelulusan sama ada sebagai jurutera, doktor dan ahli perniagaan, yakni bekerja sendiri. Mereka mencari rezeki di Kuala Terengganu, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak.
Sebagai contohnya, salah seorang penyumbang untuk pembinaan Masjid Baharu Becah Semak bernama Datuk Ramli adalah seorang ahli perniagaan yang merupakan anak jati dari kampung Becah Semak itu telah menyumbangkan lebih RM1 juta untuk menyiapkan masjid berkenaan. Katanya, majoriti penduduk kampung berkenaan adalah seimbang mengamalkan kaedah bertukar-tukar fikiran yang pendapat dalam usaha memajukan kampung. Menurutnya, golongan muda menghormati golongan veteran, yakni penduduk lama, disebabkan buah fikiran dan pengalaman mereka amat penting. Manakala golongan muda walaupun mempunyai kelulusan, mereka tentunya kurang pengalaman dalam beberapa hal. Justru perkongsian buah fikiran adalah sesuatu yang lazim dan amat diperlukan. Jadi menurutnya, golongan muda-mudi dan golongan veteran sentiasa memberikan keutamaan dalam perbincangan untuk mewujudkan suasana harmoni sebagai sebuah kampung yang harmoni. Katanya, kebanyakan penduduk kampung Becah Semak walaupun daripada golongan muda-mudi dan veteran yang dewasa adalah seimbang. Disebabkan hal itu, hubungan silaturahim, yakni hubungan sesama manusia, sentiasa terjalin. Ini jelas apabila salah seorang penduduk kampung yang didapati mengalami keuzuran yang sakit, golongan muda-mudi dan dewasa sama-sama menziarahi dan bertanya khabar dalam usaha memberikan pertolongan sekadar yang termampu. Amalan murni seumpama ini pada masa itu telah diterapkan oleh seorang ulama tersohor di kampung berkenaan dikenali Tuan Guru Haji Omar bin Ibrahim yang telah mengasaskan pembinaan Masjid Haji Omar dan beberapa buah pondok berhampiran. Dengan kehadiran Tuan Guru Haji Omar sebagai pembimbing yang berjaya menerapkan akhlak dan hubungan sesama manusia, apabila sentiasa dijalinkan akan memberikan kekuatan dan keamanan dalam kampung itu sendiri. Katanya, kemasyhuran Tuan Guru Haji Omar begitu dikagumi apabila terdapat sebahagian murid-muridnya yang telah menjadi imam. Kebanyakan murid-muridnya datangnya dari beberapa daerah seperti dari Kuala Kerai, Macang dan untuk menuntut ilmu darinya. Apabila ditanya tentang warisan dan wasilah Tuan Guru Haji Omar yang telah mendirikan dan mengasas Masjid Haji Omar di kampung itu, beliau begitu malu untuk mengangkat dirinya sebagai murid dan salah seorang pencetus sehingga kampung Becah Semak mendapat pendidikan Islam terawal. Katanya secara asasnya, beliau bersama arwah tok gurunya dan seorang sahabatnya bernama Haji Ahmad yang mempelawa dan meminta Tuan Guru Haji Omar ke kampung berkenaan sebagai Tuan Guru untuk memberikan pendidikan agama di kampung berkenaan. Jadi, di antara anak-anak murid utama Tuan Guru Haji Omar adalah beliau sendiri, Haji Ahmad dan Cikgu Mokhtar dari Sekolah Kebangsaan Kampung Penggu, Pasir Mas. Menurutnya, bidang utama yang diajar dan diberikan perhatian oleh Tuan Guru Haji Omar ialah tasawuf. Walau bagaimanapun, bidang-bidang lain seperti fiqh tidak dipinggirkan. Sementara itu, menurutnya, Tuan Guru Haji Omar membuat giliran dalam kaedah kuliah seperti fiqh, seperti cara-cara mengambil air wuduk, tidak ketinggalan penekanan juga turut diberikan dalam hal solat. Misalnya hari Selasa kuliah tentang kitab usul, Jumaat kitab ahkam. Cara pembahagian pelajaran yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Omar itu amat menyenangkan peserta kuliah yang menimba ilmu dan pengetahuan dengannya. Misalkan terhadap dirinya, beliau terlebih menekankan tentang fiqh berhubung cara-cara mengambil wuduk dan cara-cara solat dengan sempurna. Sememang menurutnya, masjid memainkan peranan yang penting dalam mengatur, mentarbiah serta menghubungkan silaturahim semua penduduk yang ada di kampung Becah Semak.